Secara keseluruhan, inilah catatan masa 3 jam 5 minit 05 yang dilakukan oleh Nur Aiman Rosli sambil Fauzan dari pasukan PDRM dan juga Muhammad Helmi tidak ketinggalan untuk berada di podium. Jadi peringkat yang ketiga secara keseluruhan menyaksikan Nur Aiman Rosli dari Sapura dengan 9 jam 29 minit 28 saat. Meninggalkan hampir 3 saat Saiful Adlan Syukri dari Sapura juga rakan pasukannya di tempat yang kedua. Manakala Nur Amirul Fakhruddin dari pasukan TSG turun di tangga yang ketiga biarpun sama 3 saat yang ditinggalkan oleh Nur Aiman Rosli. Mana jua anda berada, jadi terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami untuk hari yang keempat dalam Tour Gateh di Terengganu 2022. Kira-kira jam 10.35 minit pagi ini menerusi di hadapan Jejantas Politeknik Sultan Mizan. Jadi mereka telah pun bermula di 0 km sebentar tadi. Jadi bermulalah perlumbaan sebenar sejauh 102.5 dan kita melihat bagaimana attack awal yang sekarang ini cuba dilakukan oleh beberapa pelumba. Mampukah mereka terus bertahan dengan corak pelumban ataupun kayuhan yang begitu pantas dan laju. Lihat bagaimana attack sekali lagi 3 pelumba yang terus berusaha dan juga mencuba untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh, masa yang lebih panjang bagi membolehkan mereka merangka strategi seterusnya untuk mendapatkan mata dalam 2 sprint dan juga 2 kom yang akan menyusul nanti. Rider daripada pasukan TRC iaitu Terengganu Rider Club Khairul Azizi bersama pasukan T Aquatu Cycle Motion iaitu Nasrul Firas ini cuba untuk membuat pemecahan, Razdi. Kredit harus diberikan kepada Tuan Ismail, Razi. Tuan Ismail merupakan saya punya majikan dulu juga, Razi. Sebab dulu saya pernah bersama pasukan Navy selama 5 tahun. Di sini kemungkinan mana-mana pelumba yang berada di bawah 23 tahun boleh menunjukkan potensial dalam perlumbaan ini. Kemungkinan Tuan Ismail akan cuba menghubungi pelumba-pelumba tersebut, Razi. Jadi antara peluang yang lebih baik bersama pasukan lebih baik dengan suasana yang lebih proaktif dalam sesi latihan pastinya akan memberikan satu anjakan dari segi prestasi mereka berbanding aksi pada sebelumnya. Seperti saya kata sebentar tadi, perlumbaan hari ini akan ditamatkan awal, Razi. Lebih kurang pukul 12.30 akan sampai di Kemaman nanti, Razi. Jadi lihat bagaimana pelumba sekarang ini yang terus bersaing dengan pecatur dan juga perebutan. Begitu juga dengan penyandang jersey kuning sekarang ini. Nur Aiman Rosli mula menggerakkan dan melakukan attack. Amirul Fakhruddin, penyandang jersey ataupun penang jersey kuning sebelum ini untuk 2 hari yang pertama. Hari ini beliau berjaya untuk mendapatkan 5 mata tambahan dan 3 saat bonus untuk percaturan seterusnya. Jadi 3 ataupun 4 pelumba yang akan kita ketahui secara rasminya. Kita akan melihat semula sekali lagi gerak perlahan bagaimana persaingan antara Amirul Fakhruddin yang melakukan jam untuk mendapatkan 5 mata yang pertama. Beliau bersaing bersama dengan pelumba dari Selangor Sukma iaitu Zulhelmi Zainal yang berada di bahagian tengah itu. Lihat bagaimana Zulhelmi yang berjaya untuk mendapatkan 3 mata. Manakala pelumba dari Terengganu Rider Club iaitu Muhammad Sofi Mat Senan yang berjaya untuk mendapatkan 2 mata di tempat yang ketiga. Manakala 1 lagi mata akan kita ketahui nanti siapakah yang akan berjaya juga untuk menambah 1 mata. Dan ada attack yang dilakukan oleh 2 pelumba dengan pelumba dari Sapura yang tidak mahu ketinggalan. Kita melihat bagaimana Mior Muhammad Hamzah yang cuba untuk bersaing sekarang ini berada di belakang Muhammad Khairul Azizi dari pasukan Terengganu Rider Club yang melakukan attack sebaik saja melepasi sprint yang pertama. Jadi mampukah mereka terus kekal dan juga konsisten selepas ini untuk membentuk kumpulan pendahulu? Ya,
sudah pasti pasukan Sapura akan melepaskan mana-mana pelumba mereka untuk kacau poin yang ditawarkan hari ini, Razi, kerana poin antara Harif dan juga Aiman tidak jauh, manakala untuk K1 Mountain JC dan juga poin antara Abdul Rahman dan juga Aiman tidak jauh juga, Razi. Manakala untuk Yellow JC keseluruhan sekarang ni, kalau kita boleh lihat, Aiman dan juga Nur Amirul berkongsi masa yang sama. Jadi di sini saingan amat sengit, Razi. Jadi lihat sekali lagi bagaimana kerap perlahan dengan Aiman Rosli terpaksa membiarkan saja perebutan 5 mata yang dikuasai oleh Amirul Fakhruddin, kerana beliau akan cuba mempertahankan jersey itu dari dicabar oleh Mamat, begitu juga dengan Wan Abdul Rahman. Tetapi yang jelas apabila melihat Amirul Fakhruddin yang meluru terlebih dahulu, kerana itulah kita melihat tidak ada respon yang diberikan oleh Nur Aiman Rosli kepada pencabar untuk sprint yang pertama. 242 Khairul Azizi dari Terengganu Racing Club yang cuba untuk bersaing sekarang ini bersama dengan Mior Muhammad Hamzah yang cuba ataupun berusaha untuk mendapatkan kelajuan. Mereka akan bergandingan untuk mengacau intermediate sprint ni selepas ini. Jadi strategi yang baik dilakukan oleh pasukan Sapura. Idea yang begitu kemas yang cuba mereka buat untuk mengacau pungutan 5 mata, dan pastinya ia tidak akan menggugat kedudukan Nur Aiman Rosli, kerana selepas ini mungkin Nur Aiman boleh menumpukan khususnya untuk kom yang akan berlangsung sebentar nanti. Kerana itulah kita melihat bagaimana Nur Aiman sentiasa berada di hadapan. Mungkin beliau akan beraksi selepas tamat 2 intermediate sprint selepas ini. Khairul Azizi merupakan bekas pelumba pasukan Terengganu TSG, Razi. Pada edisi 2013 beliau bersama pasukan TSG selama 3 tahun sebelum ni. Selepas lama menyepi, tahun ini Khairul Azizi kembali bersama pasukan Terengganu Rider Club bersama Safi Mak Senan dan juga Riza Yusof. Ketiga-tiga pelumba ini merupakan bekas pelumba daripada pasukan CAG yang berasal daripada Terengganu, Rasdi. Dari 8 saat menjadi 12 saat antara dua pelumba dan juga kumpulan utama. Itulah kedudukan semasa dalam peringkat keempat penjelajahan perlumbaan ini, yang akan menyaksikan apakah terdapat perubahan corak strategi yang dilakukan oleh dua pasukan utama yang menjadi tumpuan, iaitu Sapura dan juga TSG. Mampukah mereka kembali semula mengawal dan juga menguasai perlumbaan ini? Lihat bagaimana pencaturan dari pasukan Terengganu Racing Club. Khairul Azizi yang tidak mahu ketinggalan untuk mencipta sejarah bagi dirinya. Mungkin akan cuba untuk mendapatkan pungutan mata yang baik di intermediate sprint yang kedua. Jadi masih lagi dua pelumba ini, Mior Muhammad Hamzah dan juga Khairul Azizi, yang cuba untuk bekerjasama. Lihat bagaimana Mior Muhammad untuk menoleh mengharapkan bantuan, dan sambil itu kita melihat bagaimana Nur Amirul Fakhruddin, Suhaib Zainal, Muhammad Safi Mat Senan dan juga Muhammad Haizam Muhammad Sabri dari pasukan Terengganu Test Team, antara pelumba yang berjaya meraih mata di intermediate sprint yang pertama. Jadi lihat bagaimana sprint yang akan mereka lalui sekarang ini, sprint yang kedua yang terletak di Kampung Payuh. Siapakah di kalangan pelumba dan seterusnya pelumba daripada pasukan Heavy Cycling Team, iaitu Sofian Nabil yang berjaya untuk merangkul 5 mata dan 3 tambahan saat bonus untuk dimilikinya. Seterusnya kom yang pertama yang berjaya dimiliki seperti tadi oleh Sofian Nabil rasanya, kerana beliau berjaya untuk merangkul 4 mata. Kita melihat bagaimana pelumba dari TSG, begitu juga dengan Saiful Adlan, antara pelumba yang masih lagi cuba bertahan di bahagian hadapan bersama peloton ini. Jadi persaingan yang masih lagi berterusan, dan kita lihat bagaimana sebaris bermakna para pelumba di peloton ini semakin mempertingkatkan kelajuan mereka. Bagaimana gerak pelan sekali lagi, ini adalah aksi untuk kom yang kedua, kom yang terakhir dengan Sofian Nabil melakukan attack sambil diikuri oleh Hakimi Aziz dari Selangor, sambil di tempat yang ketiga dikuasai oleh Faiz Fikri Omar dari pasukan Perak Icon Club yang berada di kedudukan yang ketiga, sambil Hafiz
tetap konsisten ataupun sentiasa berada di belakang. Jadi hanya 3 pelumba yang berjaya mendapat mata dalam kom yang terakhir ini. Dan lihat bagaimana sekarang ini peranan dimainkan oleh 4 pelumba ini. Jadi siapakah yang akan melintasi garis pendapat untuk mengungguli peringkat keempat? Hafiz sekarang ini di tempat yang pertama. Bagaimana respon diberikan oleh Nabil menjelang 1 km yang terakhir. Jadi 3 pelumba ini yang berpeluang untuk menangi peringkat yang keempat. Siapakah muncul juara? Jadi siapakah di antara ketiga pelumba ini berada di tempat yang pertama? Hafiz tempat yang pertama, Sofian di tempat yang kedua. Jadi attack antara Hafiz dan juga Sofian. Hakimi cuba untuk mengintai peluang dari bahagian luar. Hafiz berada di tempat pertama dan sekali attack dilakukan oleh Sofian Nabil. Begitu juga respon dari Hakimi Aziz. 2 pelumba untuk berjaya untuk menangi perempat yang pertama, peringkat yang keempat, dan Sofian Nabil berjaya muncul juara, diikuti oleh Hakimi Aziz dan juga Hafiz Hamid di tempat yang ketiga. Dan Palaton akhirnya berjaya untuk menghambat di penghujung persaingan.